Warga Israel yang dihormati, saudara-saudaraku yang dikasihi, pertempuran ini masih belum berakhir. Tetapi sekarang kita boleh menyatakan dengan jelas, kita telah mencapai kejayaan bersejarah. Saya ingin mengingatkan di mana kita berada sebelum ini. Iran telah cuba mengepung kita dengan tali jerut. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, rejim Assad di Syria, milisia di Irak, Houthi di Yaman, dan Iran sendiri. Maksudnya, mereka mahu mencekik kita, tetapi kita yang sedang mencekik mereka. Mereka mengancam kita dengan pemusnahan. Dan sekarang mereka sedang berjuang untuk terus hidup. Kita telah menyerang mereka. Masih banyak lagi yang perlu kita lakukan. Dan saya akan jelaskan sebentar lagi. Tapi saya ingin mulakan dengan Iran, tepat pada kepala gurita itu. Kerana saya telah menghabiskan, mendedikasikan sebahagian besar hidup saya untuk menghalang satu perkara. Agar rejim keganasan ini tidak memperoleh senjata nuklear. Melalui cara itulah, mereka berusaha untuk memusnahkan negara Yahudi dan menamatkan sejarah Yahudi. Saya telah bercakap tentang perkara ini di Kongres, di PBB dan di pelbagai parlimen. Saya telah menuluskan pelbagai tindakan, kebanyakannya secara rahsia, untuk melambatkan mereka dan sebenarnya kami telah berjaya melambatkan mereka. Tetapi dunia tidak mendengar. Ramai-ramai yang berkata, tapi ia tidaklah seteruk itu. Bukanlah satu masalah besar pun jika Iran memiliki senjata nuklear. Suara-suara ini saya dengar bukan saja dari luar, malah saya dengar juga di kalangan kita sendiri. Dan saya, sebagai Perdana Menteri Israel dan Ketua Negara Yahudi, satu-satunya dan yang unik, itu saya sama sekali tidak boleh terima. Dan perubahan besar berlaku pada malam Klavi itu. Apabila saya dengan penuh hormat mengumumkan kepada anda semua bahawa juru terbang kita yang berani sedang terbang di ruang udara Iran. Terbang di ruang udara Iran dan berjaya mengenai sasaran di seluruh Iran. Kami benar-benar yang pertama memecahkan tembok ketakutan. Ketakutan mendalam untuk bertindak di dalam Iran sendiri. Dan saya masih ingat dengan jelas perasaan saya pada waktu itu. Betapa kuatnya emosi, betapa besarnya rasa bangga, dan seluruh badan terasa meremang. Dan saya tahu anda semua juga merasakannya, dan anda semua pernah merasakannya. Kita adalah yang pertama mengambil inisiatif kerana kita benar-benar sedar tentang segala yang dipertaruhkan. Tetapi jika saya katakan kepada anda semua, setahun yang lalu, bahawa juru terbang kita akan terbang di Iran, siapa antara anda yang akan mempercayainya? Dan jika saya katakan kepada anda setahun yang lalu bahawa Amerika Syarikat, kuasa terkuat di dunia, akan berjuang bersama kita, bahu ke bahu, sayap ke sayap, selama hampir 40 hari menentang musuh bersama, siapa yang akan mempercayainya? Tetapi semua itu telah berlaku. Kerana kita mengambil inisiatif, kita bertindak, kita menyerang. Dan kenapa kita sertai kempen itu? Kerana Iran sangat hampir untuk mendapatkan senjata nuklear dan memperoleh keupayaan untuk menghasilkan peluru berpandu. Beribu-ribu peluru berpandu. Bukan hanya segelintir peluru berpandu setiap hari, tetapi ratusan yang jatuh ke atas kita setiap hari. Dua ancaman eksistensial yang perlu kita singkirkan dari atas kepala kita. Jika kita tidak melancarkan operasi Amkal dan kemudian operasi Auman Singa, Iran sudah pun mempunyai bom atom. Itulah yang telah kita halang. Dan saya akan beritahu anda bagaimana kita menghalangnya. Kerana sebelum operasi MMK-LAB, kali ini saya menerima maklumat risikan yang tepat dan masa nyata yang memberitahu kami bahawa Iran mula bertindak untuk menukar uranium yang diperkaya menjadi senjata nuklear. Dan pada saat kami menerima maklumat risikan itu, kami terus bertindak. Kami menghapuskan 12 daripada saintis nuklear utama mereka, menyerang kemudahan nuklear mereka bersama rakan-rakan Amerika kami. Kamu semua ingat serangan ke atas Fordo dengan B2. Betapa cemerlangnya kerja yang mereka lakukan. Dan kita juga telah menyerang gudang peluru berpandu serta ratusan pelancar, dan semua itu telah menyingkirkan ancaman eksistensial berganda dan segera terhadap kita. Tetapi selepas Yam Kalib, beberapa bulan kemudian, saya sekali lagi menerima maklumat risikan yang tepat dan sekali lagi tepat pada waktunya. Dan maklumat risikan itu menunjukkan bahawa Khamenei telah mengarahkan untuk memperbaharui dan bahkan memperluaskan kedua-dua industri nuklear dan industri peluru berpandu. Saya menggunakan perkataan industri kerana ia merujuk kepada sesuatu yang jauh lebih luas. Di bawah tanah. Dia mahu menyembunyikan kedua-dua pengeluaran peluru berpandu
dan pengeluaran nuklear, jauh-jauh di bawah sebuah gunung yang tinggi, sehingga pesawat B-2 pun tidak dapat mencapainya. Dan sekali lagi, kami tidak boleh berdiam diri. Jadi kami bertindak. Kami menghapuskan 8 lagi saintis nuklear yang terlibat dalam pemasangan dan pengeluaran senjata itu. Bukan sekadar uranium diperkaya, tanpa mereka mustahil untuk menghasilkan bom atom. Kami memusnahkan loji air berat di Arak. Kami memusnahkan semua infrastruktur sentrifug selain sebuah kilang pengeluaran uranium. Maksudnya, pada dasarnya kita telah sampai ke tahap di mana Iran tidak mempunyai satu pun pengayaan-pengayaan yang aktif dan sebagian besar keupayaan mereka untuk menghasilkan peluru berpandu telah lenyap. Mereka masih ada peluru berpandu. Mereka ada stok peluru berpandu, tetapi stok itu semakin berkurangan. Maksudnya, kita berjaya di sini untuk membongkar program nuklear, program peluru berpandu. Dan kita juga ada satu lagi matlamat. Membongkar rejim di Iran dan melemahkannya dengan ketara. Pada tahap paling rendah, paling lemah sejak penubuhan rejim itu 47 tahun yang lalu. Maksud saya, apa yang telah kami lakukan? Kami telah menghapuskan pemimpin tertinggi, Khamenei, penggantinya, Rajani, Menteri Pertahanan, Menteri Perisikan, Ketua Staf Angkatan Tentera, Komander Operasi Pasukan Quds, para komander pengawal revolusi, para komander Basij, barisan tertinggi kepimpinan keselamatan, kepimpinan perisikan, pegawai tentera udara, ketua drone, penaja keganasan, komander tentera laut Iran, armada di Laut Kaspia, puluhan berek pengawal revolusi dan keselamatan dalam negeri, puluhan helikopter dan pesawat pengangkut, sumber dana pengawal revolusi. Itulah industri keluli di Iran dan 3/4 kilang petrokimia di Iran. Itulah sumber kehidupan pengawal revolusi. Kami telah menyerang loji gas terbesar di Iran, di depot bahan api, di sambungan dan landasan kereta api yang digunakan untuk mengangkut tentera dan senjata, di puluhan kilang industri ketenteraan, dan masih banyak lagi butiran lain. Saya tidak mahu membebankan Anda dengan semua itu, tetapi kami tidak memberi belas kasihan kepada mereka. Kami telah membuat perubahan besar di sini. Ada orang yang mengatakan kita tidak mempunyai pencapaian besar. Dan ini tercermin dalam rejim yang semakin lemah, yang merayu dan memohon untuk gencatan senjata. Ini tercermin dalam konflik dalaman. Di peringkat atasan, kami tahu tentang perkara ini. Kita melihat kesukaran mereka yang semakin meningkat untuk memenuhi keperluan rakyat. Ini tercermin dalam kelemahan mendalam rejim keganasan itu. Iran bukan lagi Iran yang dahulu, dan Israel juga bukan lagi Israel yang dahulu. Mereka yang pernah mengancam untuk memusnahkan kami, kini sedang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Dan mengenai Temlon Arms, kami juga telah melakukan perkara-perkara hebat di sana. Pertama sekali, kami menetapkan satu peraturan. Israel tidak akan bertolak ansur dengan situasi di mana organisasi pengganas berada di sempadan kami. Sebab itu, kami mewujudkan zon keselamatan yang mendalam di dalam wilayah musuh. Di Gaza, kami mengawal lebih daripada separuh, lebih daripada 50% kawasan tersebut. Kami sedang menepung Hamas dari semua arah, dan kami akan mengatasinya. Di Syria, kami berada di puncak Hermon dan sampai ke Yarmouk. Dan di sana juga kami menjaga, seperti mana saya menjaga sekutu-sekutu Drus kami, saudara-saudara kami. Di Lubnan telah berlaku perubahan yang radikal. Kamu semua ingat dengan Nasrallah? Dia pernah bermegah bagaimana dia memanggil kita, orang Yahudi, sarang laba-laba. Kerana dia telah dihapuskan. Dan apa yang kami hapuskan bersama dengannya ialah gudang besar peluru berpandu miliknya. Simpanan sebanyak 150,000 peluru berpandu. Dan roket yang kami musnahkan dalam masa 6 jam, sebagian besar daripadanya. Masih ada beberapa roket yang tinggal untuk mereka. Kami sedang menangani perkara ini, tetapi mereka telah merancang satu perkara lagi. Mereka merancang supaya beribu-ribu pengganas dari pasukan Radua akan tiba dengan menyamar hingga ke garisan sempadan, menyerang dan menawan Galilea. Kami telah menghapuskan ancaman ini. Kami telah menawan. Sebelum apa-apa lagi, kami telah membunuh ramai daripada mereka. Kami telah memusnahkan seluruh rangkaian bawah tanah yang mereka sediakan, terowong-terowong, kampung-kampung pengganas, dan kami telah mewujudkan zon keselamatan sejauh 8 hingga 10 km untuk menjauhkan ancaman peluru berpandu daripada komuniti kami. Kami masih berperang dengan mereka. Ia belum berakhir. Kamu semua telah lihat, beberapa hari lalu, kami telah melancarkan operasi terbesar sejak zaman Beepers. Kami telah menghapuskan ratusan pengganas sekaligus dalam masa 10 minit dan kami masih belum selesai. Ia berterusan sepanjang masa. Kami sedang berperang dengan Hizbullah kerana ia telah diputuskan. Ia telah diputuskan untuk saya untuk mengembalikan keselamatan kepada penduduk di utara. Mereka layak mendapatkannya, sama seperti semua rakyat Israel. Saya ingin memberitahu Anda apa yang berlaku di sini.
Sebagai hasil langsung daripada demonstrasi kekuatan ini, Lubnan telah menghubungi kami pada bulan lepas. Mereka telah menghubungi kami pada beberapa kesempatan yang berbeza. Memulakan rundingan damai secara langsung. Itu masih belum pernah berlaku kepada kami dalam sejarah. Sebenarnya, itu pernah berlaku sekali beberapa dekad yang lalu. Tetapi sekarang mereka telah mendekati kami dan saya telah meluluskannya dengan syarat kepada dua perkara. Kami mahu mencapai pelucutan senjata Hezbollah dan kami mahu perjanjian damai yang sebenar, perjanjian damai yang berkekalan untuk generasi akan datang. Dan saya ingin katakan satu perkara lagi kepada anda semua. Bukan hanya Lubnan yang sedang mendekati kami. Banyak negara lain, baik di Timur Tengah maupun di luar, mencari kerjasama dan pakatan dengan kami kerana mereka melihat kekuatan kami. Kekuatan mendekatkan sama seperti kelemahan menjauhkan, kekuatan mendekatkan. Dan hari ini, Israel lebih kuat daripada sebelumnya. Israel yang kecil ini, mungkin kecil dari segi wilayah, tetapi gergasi dalam semangat dan keteguhan tekadnya, telah menjadi kuasa serantau yang paling kuat. Semua orang faham perkara ini dan dalam beberapa aspek juga merupakan kuasa dunia. Jadi mereka kata tiada pencapaian. Di sini terdapat pencapaian yang besar. Ini adalah satu perubahan bersejarah. Kami telah menghancurkan program nuklear, menghancurkan peluru berpandu, menghancurkan rejim itu. Kita mempunyai satu pakatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dengan sahabat besar kita, Presiden Amerika Syarikat, bersama Angkatan Pertahanan Israel. Antara Angkatan Pertahanan Israel dan sudah tentu Tentera Amerika Syarikat. Hubungan yang tidak pernah wujud sebelum ini. Sekarang, pencapaian-pencapaian ini masih belum berakhir. Masih ada bahan yang diperkaya di Iran. Dan seperti yang dikatakan oleh Presiden Trump, ia perlu dikeluarkan. Sama ada, ia akan dikeluarkan melalui perjanjian atau ia akan dikeluarkan dengan cara lain. Tetapi saya dan Presiden Trump sedang bekerja sama. Begitu juga Israel dan Amerika Syarikat. Seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Ini adalah pencapaian yang mengubah keseluruhan keseimbangan kuasa. Israel adalah Israel yang berbeza, lebih kuat daripada sebelumnya. Dan bagaimana kami mencapai semua ini? Atau sebelum itu, saya perlu katakan, ada yang memandang rendah pencapaian-pencapaian ini. Mereka memperkecilkan pencapaian ini. Sudah tentu, pertama sekali, Iran dan propaganda Iran bergema di saluran komunikasi kita. Dan propaganda lawan politik kita bergema di media Iran. Tetapi itu tidak mengubah kebenaran. Terdapat perubahan besar di sini, sangat besar. Dan ia berlaku hasil keberanian juru terbang lelaki dan wanita kita, serta kru darat kita yang bekerja tanpa henti. Kepada komander dan askar kita yang heroik. Kepada mereka yang telah gugur untuk kita dan yang cedera, sama ada pada tubuh atau jiwa. Yang mana kita doakan agar cepat sembuh. Dan semua ini berlaku kerana anda, rakyat Israel, yang tetap teguh sepanjang masa. Saya memberi salam kepada anda semua dan semua ini berlaku hasil daripada keputusan berani, tegas dan bijaksana kerajaan di bawah pimpinan saya. Dan saya ingin berkata kepada anda semua, kita masih belum selesai. Mereka akan bangkit dengan kekuatan seperti anjing dari alam semesta dan mengom seperti singa. Dan dengan bantuan Tuhan, kita akan terus bertindak bersama dan terus menang.